Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Saudara-saudari, rakan-rakan Facebook, kita sambung kuliah tafsir kita, iaitu tafsir Al-Khatib An-Naidi, dan kita masuk pada tafsir surah Al-Fatihah insya-Allah. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah pun selesai membicarakan mengenai tafsir Bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah pun mengetahui pengertian-pengertian pada kalimah basmalah, Jadi kita teruskan pada tafsir surah Al-Fatihah. Cuma suka untuk saya sentuh di sini bahawa Sayyidi Syekh Muhammad Khalil Al-Khatib rahimahullahu wa radiya anhu tidak seperti kebanyakan ulama tafsir yang lain ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah. Kebiasaannya sebelum memulakan tafsir surah Al-Fatihah, dalam kalangan ulama tafsir, mereka akan mentafsirkan terlebih dahulu kalimah al-isti'azah, iaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian barulah mereka akan memulakan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Sayyidi Al-Syaikh Muhammad Khalil Al-Khatib memulakan tafsir surah Al-Fatihah beliau terus kepada tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah beliau masuk kepada tafsiran surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah, marilah kita sama-sama mengikuti huraian dan tafsiran yang ingin disampaikan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Khalil Al-Khatib rahimahullahu wa radiya anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah afdalu du'a wa ahsanu dawa, li'annaka tabda'uha bilismil a'zam, wa huwa bismillahirrahmanirrahim, wa ta'ti ba'dahu bihamdillahi li nafsih iz 'alima 'ajza khalqihi 'an hamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin.
surah Al-Fatihah itu sebaik-baik doa dan seelok-elok ubat. Kerana anda memulakan surah ini dengan nama yang maha agung, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dekat sini kita nampak bahawa Sayyidi Syekh mentafsirkan Al-Ismul A'zam, nama yang teragung, itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anda menyebut pula Alhamdulillah, iaitu pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya sendiri, kerana Allah Maha tahu akan kelemahan makhluknya daripada memujinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi hakikatnya apabila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kerana kita sebagai makhluk, pada hakikatnya tidak tahu cara untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul. Kita sedar mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Maka sudah tentu kita ingin memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahawa kita sebenarnya lemah daripada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang benar-benar boleh mengungkapkan ataupun yang sampai pada maksudnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita cara untuk memujinya, lalu dia memulakan surah Al-Fatihah dengan pujian, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untuk Allah. Boleh juga kita terjemahkan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Maka apabila kita telah menyebut pujian ini, bererti kita telah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pujian dan seelok-elok pujian. Summa tasifuhu bi annahu ar-Rahmanur Rahim. Summa tasifuhu bi annahu malikul jazaa'il muti'in wal 'asin yaumaddin wa huwa yaumul qiyamah. Summa tatlubul ma'unata minhu. Selepas kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyebut sifat Allah, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah pun kita huraikan dalam pertemuan kita yang lalu. Apakah yang dimaksudkan dengan nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Setelah itu, kamu ataupun anda menyebutkan sifatnya yang seterusnya, iaitu dia Malikul Jaza, pemilik balasan. Pemilik balasan buat hamba-hambanya yang taat dan hamba-hambanya yang derhaka pada hari pembalasan. Di hari pembalasan itu ialah
yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian anda memohon bantuan daripadanya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iza kunta marida fatatlubuha li shifaik, 'asiyan fatatlubuha lihtidaik, thumma tasta'inu bihi ala ibadatik wa tufawwidu amraka ilaih. Jika anda sakit, ya, lalu anda mohon kesembuhan daripada Allah. Jika anda sering melakukan maksiat, maka anda mohon supaya dia memberikan petunjuk. Setelah itu anda memohon pertolongannya untuk melakukan ibadah dan menyerahkan segala urusan anda kepadanya. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengakuan, ya, bahawa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam usaha untuk ibadah itu, nasta'in, kita hanya memohon bantuan daripadanya supaya dapat kita melakukan ibadah. Inilah yang ingin disampaikan oleh Sayyidi Syekh. Iz la quwwata laka bi nafsik wa innamal quwwatu laka bihi minhu jalla sya'nuh. Ya, kerana pada hakikatnya tidak ada kekuatan pada diri anda dengan diri anda. Maksudnya kekuatan untuk melakukan sesuatu itu yang ada pada kita sebenarnya bukan dengan diri kita. Tetapi kekuatan yang ada pada kita untuk melakukan ibadah sebenarnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم تطلب منه أن يهديك الصراط المستقيم في أمر دينك وفي أمر دنياك وفي أمر صحتك وفي أمر ولدك وفي كافة ما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك. Kemudian anda memohon supaya dia membimbing anda di jalan yang lurus, sama ada dalam urusan agama, urusan dunia, dalam hal-hal berkaitan kesihatan, dalam hal-hal berkaitan anak, dalam semua perkara yang anda perlukan, sama ada dalam urusan agama maupun urusan dunia. Jadi bila kita memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya membimbing kita di jalan yang lurus, ya, berarti membimbing kita di jalan yang lurus dalam segenap urusan kehidupan kita. Ya, maknanya apa sahaja yang kita buat, apa sahaja urusan dalam kehidupan kita, sama ada urusan agama atau urusan dunia, maka kita mohon supaya kita sentiasa berada di jalan yang lurus, tidak terbabas, tidak terpesong, tidak melencong, apatah lagi tidak sesat ketika kita melakukan urusan yang berkaitan dengan agama maupun dunia. As-siratul mustaqim, siratu man? Jalan yang lurus itu jalan siapa? Ya, Fadilatul Syekh mengemukakan atau melontarkan soalan. Ya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Ya, baik. Tetapi beliau menjawab dengan jawapan yang kita sebut sebagai jawapan yang berbentuk mafhum. Ya. Beliau sebut di sini laisa bi siratil yahud li'annahum maghdubun alaihim.
Yang pasti bukan jalan orang Yahudi, kerana mereka ialah golongan yang dimurkai. Walaysa bisiratin nasara li'annahum dhallu tariqal mustaqim. Dan bukan juga jalan orang Kristian atau orang Nasrani, kerana mereka telah pun tersesat jalan. Ya. Fal-Fatihah hiya ad-dawa wal-Fatihah hiya syifa. Justru surah Al-Fatihah itu ubat, dan surah Al-Fatihah itu juga kesembuhan. Ya. فَإِذَا قَرَأْتَهَا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ لِمَرِيضٍ وَكُنْتَ تُحْسِنُ الْعِلَاجِ شَفَاهُ اللَّهُ. Apabila anda membacakan surah Al-Fatihah itu ke atas orang yang sakit atau untuk orang yang sakit, sedangkan anda sememangnya mempunyai kemahiran untuk merawat orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan orang atau pesakit tersebut. Di sini Sayyidi Syekh menyebut tentang 3 perkara. Yang pertama, kalau kita baca surah Al-Fatihah ke atas orang yang sakit, maksudnya ialah kita ziarah orang sakit sebagai contoh, ataupun kita merawat orang yang sakit yang ada di hadapan kita, maka kita membacakan surah Al-Fatihah ke atasnya. Itu maksud dia yang pertama. Yang kedua, membacakan surah Al-Fatihah untuk orang yang sakit. Okay, maksudnya di sini ialah orang yang sakit itu tidak ada di sisi kita, tetapi ada di tempat lain. Lalu kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat dan juga dengan istihdar, supaya ditujukan surah Al-Fatihah ini kepada orang yang sakit itu dengan niat kesembuhan. Itu maksud dia. Mana ini dua. Yang kedua. Yang ketiga, syaratnya wa anta tuhsinul ilaj. Kita mesti mahir, mesti pandai untuk merawat dengan surah Al-Fatihah. Ya, maknanya kalau kita nak merawat seseorang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya, antaranya surah Al-Fatihah, maka kita mesti ada ilmu, kita mesti ada kemahiran supaya surah Al-Fatihah yang kita baca untuk dijadikan sebagai penawar itu boleh memberi kesan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Wa idza qara'taha li'asin aw 'ala 'asin hadahu Allah. Sekiranya anda membacakan surah Al-Fatihah itu untuk orang yang melakukan maksiat atau ke atas orang yang melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya hidayah. Ini pun sama seperti yang pertama tadi. Maknanya sama ada kita membacakan surah Al-Fatihah ke atas orang yang melakukan maksiat. Maknanya orang yang melakukan maksiat itu ada di hadapan kita. Lalu kita membacakan surah Al-Fatihah ke atasnya dengan niat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya hidayah. Atau orang yang melakukan maksiat itu tidak ada bersama-sama kita, tidak ada di hadapan kita, berada di tempat lain, tapi kita tahu bahawa dia ni memang jenis yang suka melakukan maksiat. Lalu kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat ditujukan kepada si fulan tadi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya petunjuk, ya, memberinya hidayah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi orang tersebut hidayah
dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Di sini Sayyidi Syekh mengajar kita supaya dalam berinteraksi dengan orang yang melakukan maksiat, ya, selain nasihat, ya, bukannya membenci, tetapi dengan cara mendoakan orang yang melakukan maksiat itu supaya dia mendapat petunjuk, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara mendoakannya adalah dengan membacakan surah Al-Fatihah, ya. Jadi sememangnya akhlak orang yang soleh, akhlak para nabi, akhlak para wali ialah mendoakan, ya, orang yang melakukan maksiat supaya mendapat hidayah. Ya, saya teringat satu cerita, ya, ada seorang soleh sedang berjalan-jalan dengan seorang sahabatnya. Lalu mereka terlihat sekumpulan orang yang sedang mabuk. Mabuk, orang Islam sedang mabuk. Ya. Lalu kawan orang soleh ini berkata, "Wahai Syekh, doakan kebinasaan mereka." Ya. Saya kira kalau kita pun macam itulah, ya. Tetapi orang yang soleh ini, kita tengok cara dia berdoa, ya. Lalu beliau berdoa, "Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah." Ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan mereka kegembiraan di dunia. Ya, maknanya dengan cara mabuk tadi mereka bergembira, berseronok di dunia yang fana ini, ya, maka berikanlah mereka kegembiraan di akhirat nanti. Allah, ya, macam mana tu? Ya, mereka bergembira dengan maksiat di dunia, tetapi orang yang soleh ini mendoakan supaya mereka akan bergembira di akhirat nanti. Jadi erti bergembira di akhirat maknanya mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata tidak lama selepas itu, ya, orang-orang yang mabuk ini mereka mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berubah menjadi orang-orang yang soleh. Jadi tengok, ya, saudara-saudari, kesan doa orang soleh yang diiringi dengan niat yang baik. Makna bukan doa untuk kebinasaan, tetapi doa untuk mendapat bimbingan, ya, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Walaupun doa itu ditujukan kepada orang yang selalu melakukan maksiat, ya. Di sini sebenarnya Sayyidi Syekh ingin mengajar kita tentang akhlak yang sepatutnya kita ada apabila kita berinteraksi atau berdepan dengan orang yang selalu melakukan maksiat, ya. Baik. Wa idza qara'taha li ayyi amrin min umuri dinika aw dunyak wa kunta fahiman ma'naha laji'an ila rabbik ataka su'lak, ya. Sekiranya anda membacakan surah Al-Fatihah untuk apa sahaja urusan, sama ada urusan agama atau urusan dunia, dalam keadaan anda faham maknanya dan anda pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan memperkenankan permintaan anda. Ya. Maknanya di sini Sayyidi Syekh menerangkan bahawa surah Al-Fatihah ini sebenarnya boleh dibaca dengan apa sahaja niat yang baik. Sama ada niat yang berkaitan dengan urusan agama atau niat yang berkaitan dengan urusan dunia. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, faham makna. Ya, apa yang kita baca, ya, kita faham maknanya. Kita faham makna
setiap perkataan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, supaya bila kita faham, maka kita boleh fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mesti dihadirkan dengan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada dua syarat ini, ataka su'lak, nescaya Allah akan memperkenankan permintaan anda. Ya. Wa qad qultu lakum qissatan min ayyam. Innal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha tali'atan min jaishih famarru ala jihah wa qad ihtaju ila ta'am wa ila mabit فأبى أصحاب الجهة أن يطعموهم وأن يبيتوهم. Jadi Sayyidi Syekh menyebut, saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, ya, makna dalam majlis tafsir beliau, Sayyidi Syekh mengingatkan kembali tentang suatu kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu kisahnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengutus satu angkatan tentera, ya, ke suatu tempat, ya. Jadi apabila angkatan tentera ini sampai ke tempat tersebut, ya, maka mereka memohon bantuan makanan dan penginapan daripada penduduk tempat tersebut. Sayangnya, ya, penduduk tempat itu enggan untuk memberikan sebarang makanan, begitu juga enggan untuk menawarkan sebarang penginapan. Jadi tentera-tentera ni, ya, terpaksalah menginap atau bermalam di luar. Baik. Wa idza bi sayyidi hadhihi alqabilati yuldar fayatlubuna ilajahu wa yuhawiluna shifa'ah falam yatahayya lahum. Berbetulan tiba-tiba, ya, penghulu tempat tersebut kena sengat dengan kalajengking, ya. Jadi puaslah, ya, penduduk di situ mencari cara untuk merawat penghulu ini, ya, tapi gagal, ya. Maka wa idza bihim yalja'una ila haula'il qaum a'indakum min raq li sayyidina fa innahu ludir. Ya, itulah tuan-tuan, ya, kita bila dah susah, dah terdesak ni, barulah kita cari orang yang kita pernah halau. Jadi dalam kisah ni, penduduk tempat itu tadi, ya, tak nak bagi sebarang layanan kepada tentera Islam ini, ya. Tiba-tiba penghulunya kena sengat dengan kalajengking. Jadi puas mereka berusaha mencari cara bagaimana untuk merawat penghulu mereka, ya. Setelah segala cara gagal ataupun menemui jalan buntu, tiba-tiba mereka teringat pula kepada tentera Islam yang mereka tak nak layan tu, ya. Jadi dengan menebalkan muka, mereka pun pergilah jumpa tentera Islam tersebut, lalu bertanya, ada tak dalam kalangan tuan-tuan ni yang pandai untuk merawat orang sakit? Kerana penghulu kami telah disengat kalajengking, ya. Wa qad hawalna an narqiyahu fama tahayya. Dan kami dah cuba pelbagai cara untuk merawat beliau, tetapi menemui jalan buntu. Faqala ba'duhum 'indi ruqyah walakin talabna minkum an tudayyifuna wa tut'imuna fa abaitum walan arqiyahu lakum hatta taj'alu li
lan mukafa'atan ala hazihi ruqyah. Jadi ada salah seorang tentera Islam ni menjawab, ya, saya ada penawarnya. Ya, saya ada penawarnya, ruqyah, saya ada jampinya, ya. Tetapi kami minta makanan, minta bantuan makanan, ya, daripada kamu, minta layanan ataupun bantuan penginapan daripada kamu, kamu tak nak bagi. Ya, makna kita masa ni ungkit balik, ya. Jadi oleh sebab itu dia sebut, saya tidak akan merawat penghulu kamu sehinggalah kamu memberi kami upah sesuai dengan jampi yang akan saya bacakan nanti. Faja'alu lahu qati'a ghanamin, ya, lalu mereka bersetuju untuk memberinya upah, ya, sekawan apa, saudara-saudari kambing, ya, qati'a ghanam, ya. Baik. Jadi makna kambing sangat berharga pada zaman dulu, ya. Seekor kambing pun sudah memadai, ini kan pula sekawan kambing, ya, banyak. Waji'a ilaihi billadir faja'ala yaqra'ul fatihata wa yatful. Yaqra'ul fatiha wa yatful. Wa bimujarradi an intaha min ruqyah ka'annahu lam yuldagh fa'atawhul qati'. Jadi, ya, penduduk tempat itu tadi pun, ya, bawa lah sahabat ni, ya, kepada penghulu yang kena sengat itu. Lantas sahabat ini membacakan surah Al-Fatihah lalu menghembuskan, ya, bila sebut yatful ni makna dia menghembuskan dengan ada sedikit air liur pada kawasan sengatan itu, ya. Wa bi mujarradi an intaha min ruqya, apabila beliau selesai sahaja membacakan surah Al-Fatihah dan menghembuskannya, ka'annahu lam yuldak, terus sembuh, ya, penghulu tempat tadi yang kena sengat itu terus sembuh seakan-akan beliau tidak pernah kena sengat. Fa'atawhul qati', lalu mereka pun menunaikan janji dan memberi tentera Islam upah sekawan kambing. Aba man raqahu an yatanawala minhu syai'a hatta yas'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayubahu lahu ma akhazahu ala tibbihi am la yubah. Tapi ini wara'. Oleh sebab sifat wara', maka sahabat yang merawat tadi tak mahu usik walau seekor pun kambing, ya, sehinggalah tanya pada Nabi dulu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adakah harus untuk mengambil upah, ya, kerana merawat menggunakan surah Al-Fatihah. Ini wara', ya, ya. Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iqtasimu waj'alu li ma'akum nasiban mimma a'taukum, ya. Silakan bahagikan kambing yang kamu dapat, tetapi jangan lupa saya pun nak satu bahagian, ya, daripada apa yang kamu dapat. Makna di sini menunjukkan keharusan untuk mengambil upah merawat dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ya. Jadi Nabi SAW, ya, mengharuskan untuk tentera Islam tadi mengambil bahagian masing-masing daripada sekawan kambing yang diberikan itu, dan baginda memohon, ya, supaya ada bahagian untuk baginda. Ya, tujuannya apa, tuan-tuan, saudara-saudari? Untuk sebenarnya nak menegaskan lagi keharusan tersebut,
Ya, keharusan mengambil upah merawat seseorang dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Thumma qala li hadha ar-raqi bil Fatihah man amba'aka annaha ruqyah. Nabi SAW bertanya kepada perawat, kepada sahabat yang merawat dengan surah Al-Fatihah itu, siapa yang memberitahu kamu bahawa surah Al-Fatihah itu jampi, ya, boleh digunakan untuk merawat? Siapa yang beritahu? Ya. Jadi di sini kita boleh sebut apa, ya, saudara-saudari, saya kira ini satu, kita kata sebagai takrir, suatu pengakuan daripada Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat tadi yang merawat ataupun yang menjampi menggunakan surah Al-Fatihah. Ada takrir, ya. Sebab Nabi tak ajar. Ni isu dia. Ya, kalau kita kata sebenarnya perbuatan ni suatu perbuatan yang bid'ah. Ya. Jadi sahabat yang merawat ini artinya beliau telah melakukan suatu bid'ah. Tetapi bid'ah di sini yang kita sebut sebagai bid'ah hasanah. Apatah lagi ada kita sebut adanya pengakuan daripada Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat tadi yang menjampi orang sakit menggunakan surah Al-Fatihah. Ya. Malah Nabi mengakuinya dengan dua perkara. Ya. Yang pertama, Nabi mengesahkan kehalalan, ya, ataupun keharusan mengambil upah merawat menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, antaranya surah Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi tanya pula, ya, siapa sebenarnya yang mengilhami kamu bahawa surah Al-Fatihah ini jampi, yang boleh digunakan untuk rawatan. Jadi pertanyaan Nabi ini bukan disebut sebagai ingkari, bukan pertanyaan berbentuk keingkaran, tetapi pertanyaan ini sebagai suatu penegasan dan juga pengakuan terhadap keharusan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tadi. Itu maksud dia, ya. Baik. Yakni hiya ruqyatun azimah wa ma anba'aka an annaha ruqyah illa taharatu qalbik wa salamatu nafsik wa taufiqullahi lak. Ya. Jadi maknanya nak menegaskan bahawa surah Al-Fatihah itu ruqyah, jampi, yang agung. Ya. Dan sahabat ini, ya, tergerak untuk membacakan surah Al-Fatihah sebagai jampi kerana, ya, taharatu qalbi, kerana hatinya bersih. Ya. Kerana jiwa dia murni. Ya, dan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi ilham kepadanya, ya, supaya, ya, merawat menggunakan surah Al-Fatihah. Ya, faj'alu li ma'akum nasiban fi hadzal ju'l. Ya, jadi, Nabi wa ba'da an yatlubar rasul sallallahu alaihi wasallam ay yuj'ala lahu nasibun min hadzal ju'l afi syakkim min hillih. Ini maksud dia. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon supaya upah tadi ada satu bahagian untuk baginda. Maka Sayyidi Syekh menyebut, maka oleh sebab itu afi syakkim min hillih, oleh itu masih ada keraguan terhadap kehalalannya. Maksudnya apa? Kehalalan atau keharusan mengambil upah merawat menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka hukumnya harus, ya, malah boleh ambil upah, sebagaimana yang disebutkan di sini. Izan as-sahabi adraka anna al-fatihata shifa wa adraka annaha ruqyah. Oleh itu
si sahabat ini, makna sahabat Nabi ini yang menjampi dengan surah Al-Fatihah itu sedar, tahu bahawa surah Al-Fatihah itu ada kesembuhan, dan beliau tahu bahawa surah Al-Fatihah itu boleh dijadikan jampi untuk merawat. Ya. Wa inna katsiran minan nas yalumuna man yaqra'una al-Fatihah wa qad akhta'a haula'il laimun. Ya, kerana ada segelintir orang atau kebanyakan orang, kalau Sayyidi Syekh sebut di sini kebanyakan orang, ya, mencela orang yang membaca surah Al-Fatihah dengan niat untuk merawat, dengan niat untuk jampi. Ya. Jadi Sayyidi Syekh menyatakan wa qad akhta'a haula'il laimun, ya. Orang-orang yang mencela ini telah salah. Ya. Kenapa salah? Jadi kita dah sebutkan tadi, ada dalilnya. Ya, ada sandarannya. Bahawa orang yang membacakan surah Al-Fatihah dengan niat untuk merawat orang lain atau menjadikan surah Al-Fatihah itu sebagai jampi untuk rawatan, ya, maka harus, ya, untuk melakukan yang sedemikian. Mal-Fatihah, bau, ya, soalan panjang-panjang tadi, kembali balik, ya, melontarkan sekali lagi soalan, apa itu Al-Fatihah? Ya. Al-Fatihah hiya ummul kitab wa qad ihtawat ala kulli ma'anil kutubis salifah wa qad hawat ma'aniyal Qur'an li'anna al-Qur'an ahkamun wa tarikhun wa idhah. Apa itu surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah ialah ibu atau induk Al-Quran, ya. Kerana surah Al-Fatihah itu mengandungi segala makna yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya. Maknanya makna yang terkandung dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga dalam suhuf, sama ada suhuf Nabi Syis atau suhuf Nabi Ibrahim atau suhuf Nabi Musa, maka makna-makna yang ada dalam kitab-kitab tersebut terkandung dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah, ya. Waqad hawat ma'ani al-Quran, malah surah Al-Fatihah itu mengandungi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran itu ahkam, kerana Al-Quran itu ialah hukum hakam, wa tarikh, sejarah, wa idhah, dan juga nasihat. Maka, ya, makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran berupa hukum hakam, ya, sejarah, nasihat, petunjuk, ya, apa sahaja motivasi, galakan dan sebagainya, ya, makna-makna yang halus ini sebenarnya atau pada hakikatnya ada dalam surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu surah Al-Fatihah dinamakan sebagai induk Al-Quran, ya. Baik. Al-Fatihah fihal ahkam, ya. Dalam surah Al-Fatihah ada hukum hakam. Ainal ahkamul lati hiya fiha. Di manakah hukum hakam yang ada dalam surah Al-Fatihah? Ya. Jadi Sayyidi Syekh menjawab, ihdinas siratal mustaqim. Ada pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim sebenarnya mengandungi hukum hakam ataupun mengandungi syariat. Ya. Itu beliau sambung lagi, wa iza huditas siratal mustaqim la budda min an ta'lama ma aujabahu 'alaika ad-din hatta ta'lama ma siratul mustaqim wa tasira 'alaihi.
Ya, apabila anda dibimbing atau diberi petunjuk untuk berada di atas jalan yang lurus, maka semestinya anda perlu mengetahui apa yang diwajibkan oleh agama, supaya anda tahu apakah itu jalan yang lurus dan anda boleh lalu di atas jalan yang lurus itu. Mana kena belajar, ya, kena tuntun ilmu, kena tahu hukum hakam agama. Apabila kita tahu, bererti kita mendapat petunjuk dan kita telah berada di atas jalan yang betul, jalan yang lurus. Inilah yang selalu kita mohon, yang kita selalu sebut dalam sembahyang kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. As-siratul mustaqim siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahtaju ila ma'rifati tarikhil anbiya wa tarikhis salihin li'annahumul ladzina an'ama Allahu 'alaihim فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang-orang yang engkau, ya Allah, kurniai mereka nikmat. Ya. Bukan jalan golongan yang dimurkai dan bukan juga jalan golongan yang sesat. Ya. Maka ayat ini sebenarnya menuntut kita supaya mengetahui sejarah para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Kerana para nabi dan orang-orang soleh inilah yang menjadi golongan yang dikurniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya. Yang saya kira tafsiran kepada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siapakah allazina an'amta 'alaihim ditafsirkan oleh ayat 69 dalam surah An-Nisa, fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama-sama golongan yang dikurniai nikmat oleh Allah, iaitu minan nabiyyin, iaitu para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah baiknya mereka ini sebagai teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa para nabi, ya, para siddiq, ya, orang-orang yang syahid dan orang-orang soleh itulah sebaik-baik teman, ya, dalam syurga nanti. Baik. Itu Sayyidi Syekh menyebutkan lagi, anta talabta an tuhda ila siratil mustaqim wa huwa siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim la budda min an ta'rifahum wa an ta'rifa tarikhahum. Ya. Dia apabila anda memohon supaya diberi petunjuk, ya, di jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang dikurniai nikmat oleh Allah, ya, maka anda mesti mengenali mereka, ya, dan mesti mengetahui sejarah hidup mereka. Tujuannya apa? Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka hendaklah kamu mengikut petunjuk mereka. Tujuan mengenali ataupun kita baca sirah para nabi,
Begitu juga sejarah hidup orang-orang soleh, tujuannya untuk kita mengambil teladan. Mengambil teladan untuk mencontohi mereka supaya kita dapat bersama-sama mereka. Itu, ya. Wa illam ta'rifhum fakaifa taqtadi bihim, ya. Kalau anda tidak mengenali mereka, bagaimana mungkin anda boleh mencontohi mereka? Wala budda min an ta'rifa ad-dallin wal maghduba alaihim hatta tattaqiya a'malahum allati ghadiba Allahu biha alaihim wa a'malahum allati dhallu biha fa adallahum Allah. Begitu juga anda mesti mengetahui atau mengenali siapakah orang yang dimurkai oleh Allah, siapakah orang yang sesat, supaya anda boleh memelihara diri daripada melakukan amalan yang menyebabkan anda dimurkai oleh Allah, dan juga mengelak daripada amalan yang menyebabkan anda tersesat jalan. Baik. Saya kira sampai di situ dulu. Kalau ikutkan, sebenarnya gaya tafsiran Sayyidi Syekh ini dalam bentuk yang umum. Bukan beliau mentafsirkan setiap perkataan atau setiap ayat. Tetapi beliau datangkan tafsiran beliau secara dalam bentuk umum. Sebab itu, kalau dilihat masih lagi panjang. Tetapi insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan apa yang dapat dikongsikan, dibicarakan pada malam ini bermanfaat untuk diri saya dan juga diri saudara-saudari sekalian dalam kita mengetahui makna yang terkandung di sebalik surah Al-Fatihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.